Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa wala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu sekali lagi kita dalam siri tazkirah online kali ini. Maka kali ini insya-Allah saya akan bawa satu tajuk, iaitu tentang sembahyang sunat. Sembahyang sunat yang jarang-jarang sekali orang amalkan, dan bahkan ada setengah kita tidak pernah mendengarnya, dan ada yang tidak pernah mengamalkan langsung. Bukan tidak ada yang mengamalkannya, tapi sebenarnya sedikit sahaja mengamalkannya. Sembahyang sunat yang saya maksudkan itu adalah sembahyang sunat tasbih. Sembahyang sunat tasbih. Sebenarnya tuan-tuan yang dikasih sekalian, sembahyang sunat tasbih ini adalah satu anugerah khas yang Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anugerahkan kepada bapa saudaranya, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, saya bacakan sedikit hadis itu tentang berkenaan tentang sembahyang sunat tasbih. Saya bacakan bahasa Melayunya. Kata Nabi kepada Sayyidina Abbas, bapa saudaranya, kata Nabi, wahai pakcikku, ingatlah, aku anugerahkan, aku sampaikan kepadamu, sekiranya pakcik mengerjakannya, maka akan mendapat 10 keuntungan. Apabila pakcik melakukannya, maka Allah akan mengampunkan segala dosamu yang lama ataupun yang baru, yang awal atau yang kemudian, yang sengaja atau yang tidak sengaja, yang besar atau yang kecil, dan yang tersembunyi atau yang nyata. Yaitu apabila engkau bersolat 4 rakaat, pada rakaat pertama engkau baca surah Al-Fatihah dan surah mana-mana dari Al-Quran. Setelah selesai membaca pada rakaat pertama, dan semasa engkau masih berdiri, maka bacalah tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadis ini panjang, saya ringkaskan ya. Kemudian kata Nabi, engkau lakukanlah hal seperti itu sebanyak 4 rakaat. Kalau engkau mampu, maka kerjakanlah setiap hari, kata Nabi, sekali. Kalau mampu, kerjakanlah setiap hari sekali. Kalau tidak mampu, maka kerjakanlah setiap hari Jumaat sekali. Maknanya seminggu sekali. Kalau tidak mampu juga, maka kerjakanlah sebulan sekali. Kalau tak mampu juga, kata Nabi, kerjakanlah setahun sekali. Kalau tak mampu juga, kata Nabi, kerjakanlah seumur hidupmu sekali sahaja, kata Nabi. Ya, okey. Bagaimana lafaz niatnya? Lafaz niat sembahyang sunat tasbih ini, sebelum itu saya nak ceritakan sembahyang sunat tasbih ini hukumnya sunat, ya, sunat dan patut dikerjakan bersendirian. Kalau siang hari hendaklah dikerjakan sebanyak 4 rakaat dengan 1 salam, ya. Kalau kita sembahyang sunat tasbih ini waktu siang hari, ataupun kita baca di siang hari, kita amalkan di siang hari, kita sembahyang sunat tasbih ini di siang hari, maka lafaz niatnya usalli sunnatan tasbih 4 raka'atin lillahi ta'ala. Saya ulang lagi, lafaz niatnya usalli sunnatan tasbih 4 raka'atin lillahi ta'ala. Kalau kita kerjakan pada siang hari 4 rakaat dengan 1 salam. Tapi kalau kita kerjakan sembahyang sunat tasbih ini pada waktu malam, 4 rakaat juga, tetapi 2 salam. Adapun 4 rakaat 1 salam seperti kita sembahyang zuhur yang 4 rakaat, ya, ataupun isya ataupun asar, 4 rakaat 1 salam. Tapi kalau kita kerjakan pada waktu malam, 4 rakaat juga, tetapi 2 salam. Maknanya 2 salam ini adalah seperti kita sembahyang fardu subuh. Lepas kita sembahyang 2 rakaat memberi salam, bangun sekali lagi, baca lafaz niatnya lagi, dan memberi salam. Itulah dikatakan 4 rakaat 2 salam. Bagaimana kalau lafaz niat untuk sembahyang sunat tasbih di waktu malam, yaitu 4 rakaat dengan 2 salam. Lafaz niatnya ialah usalli sunnatan tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Saya ulang lagi, usalli sunatan tasbih raka'atani lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bagaimana kekibatnya tuan-tuan, ataupun cara-caranya?
kaifiat sembahyang sunat tasbih ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, maka tiap-tiap rakaat hendaklah dibaca sebanyak 75 kali tasbih yang jumlahnya menjadi 300 kali. Lafaz tasbihnya adalah seperti begini: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga setengah ulama menyambung kepada wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, dua-dua pun boleh guna, ya. Okey. Lafaz tasbih itu hendaklah dibaca pada tiap-tiap bila, tuan-tuan, pada masa selepas membaca surah, pada setiap rakaat. Selepas Al-Fatihah kan kita baca surah. Maka selepas kita membaca surah, bacalah tasbih tadi, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudian selepas itu, selepas bacaan tasbih rokok, kan selepas kita baca surah dan tasbih kita akan rokok, maka ketika rokok kita membaca tasbihnya itu Subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali itu, maka kita baca ini 10 kali. Tadi lepas surah 15 kali. 15 kali dibaca pada setiap selepas bacaan surah saja. Yang mana yang lain-lain itu semua 10 kali. Kemudian selepas kita i'tidal, iaitu Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, kan? Maka ketika itu hendaklah kita membaca tasbih ini 10 kali. Jangan terus sujud. Berdiri dulu membaca 10 kali. Selepas itu kita akan sujud. Maka selepas membaca tasbih sujud, iaitu Subhan rabbil a'la wa bihamdi 3 kali itu, maka bacalah tasbih ini 10 kali dalam masa sujud. Kemudian yang seterusnya, selepas bacaan doa, duduk di antara dua sujud, kan kita lepas sujud kita akan duduk di antara dua sujud, maka bacaannya Rabbighfirli warham, ya, hingga akhir doa itu, tasbih itu, maka bacalah 10 kali tasbih ini. Kemudian bila lagi, yaitu selepas bacaan tasbih sujud yang kedua, kan selepas kita duduk di antara dua sujud, kita akan sujud sekali lagi, sujud yang kedua. Maka selepas membaca tasbih itu juga, iaitu Subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali, maka bacalah tasbih itu 10 kali juga. Kemudian duduk istirahat untuk bangun ke rakaat berikutnya. Duduk istirahat untuk bangun ke rakaat berikutnya. Kan kita rakaat pertama, kita nak bangun, kita duduk istirahat dulu. Maka ketika itu baca juga 10 kali. Ataupun duduk tasyahud selepas membaca tahiyat sebelum salam bagi rakaat yang kedua. Bagi rakaat kedua kan kita membaca tahiyat akhir, kan, untuk sembahyang sunat tasbih pada waktu malam kita sembahyang 2 rakaat. Maka rakaat yang kedua itu hendaklah kita membaca tahiyat akhir. Lepas tu sebelum memberi salam baca 2 tasbih ini 10 kali. Selepas itu membaca tahiyat, ya, tahiyat akhir juga bagi rakaat yang keempat jika sembahyang waktu siang. Kan kita sembahyang siang kita ada membaca tahiyat akhir lagi, kan? Itu sebelum memberi salam maka kita baca jugalah, ya, baca juga sebanyak 10 kali. Jadi bilangan semua ialah 75 kali pada setiap rakaat. Adapun sebenarnya ada surah-surah yang afdal, yang afdal elok kita baca selepas Al-Fatihah dalam sunat tasbih ini, yaitu kata ulama pada rakaat yang pertama, jika mampu bacalah surah Yasin. Alah, panjang sangatlah Ustaz, tak mampu tak apa, bacalah surah At-Takatsur. Rakaat kedua afdalnya bacalah surah Al-Waqiah. Panjang sang Ustaz, tak apa, bacalah, ya, wal asri pun boleh, ya. Rakaat ketiga kalau mampu, kalau hafal, bacalah surah Ad-Dukhan. Tapi kalau tak hafal, bacalah surah Al-Kafirun. Rakaat keempat kalau boleh baca, kalau hafal, bacalah
suratul Mulk. Tapi kalau tak hafal pun boleh baca surah Al-Ikhlas. Ada orang bertanya, Ustaz, saya banyak tak hafal surah lah, tapi saya nak sembahyang ni boleh? Apa-apa surah pun kita boleh baca pada setiap rakaat selepas Al-Fatihah, apa-apa pun surah, ya. Maka begitu sahajalah, ya, kaifiat atau cara-cara sembahyang sunat tasbih. InsyaAllah tuan-tuan, marilah kita sama-sama beramal dengannya. Moga-moga dengan sebab kita beramal sembahyang sunat tasbih ini, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita yang dahulu dan kemudian, yang tersembunyi ataupun yang nyata, yang sengaja ataupun tak sengaja, yang zahir ataupun batin, ya, yang kecil ataupun besar. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan yang berpanjangan untuk dapat mengerjakan segala ibadah ini sebelum kita menutup mata. Sekian, wabihi wallahu alam. Yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan silap itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.